إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأسلم شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk di dalam sembahyangnya, dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia, dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta itu, dan mereka yang menjaga kehormatannya kecuali pada isteri atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian siapa yang mengingini selain dari apa yang demikian itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya, dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya, mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi, yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ya, surah Al-Mu'minun termasuk dalam surah-surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Mekah terdiri pada 118 ayat. Tafsirnya, Allah SWT berfirman dalam ayat tersebut, menerangkan bahawa beruntung dan berbahagialah orang-orang yang mukmin yang khusyuk sembahyangnya. Kekhusyukan dijadikan syarat untuk orang beriman itu berjaya. Sebab apabila pembentukan sembahyang yang zahir dan batinnya lengkap, dia akan mewarisi jiwa yang bersih, akhlak yang cantik. Maka tentulah perjalanan hidup dia akan cantik dan dapat kejayaan, dapat bantuan, pimpinan, rahmat, hidayat, petunjuk Allah Ta'ala. Kemudian menjauhkan diri dari perbuatan atau percakapan yang tidak berguna dan manfaat. Itulah mereka memikul satu amanah menjaga segala urusan luaran mereka. Ya, itulah yang besar al-lisan. Bila lisan dia elok, yang lain insya-Allah elok. Kalau lisan dia bengkok, yang lain pun akan bengkok. Percakapan naklah dijaga betul. Pastikan kita bercakap
mendapat keridaan dari Allah Ta'ala. Semua itu akan dicatat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak berapa seorang melainkan raqib atid akan buat catatan pada dia. Menjauhkan diri dari perbuatan dan percakapan yang tidak berguna dan tidak manfaat. Dia setengah daripada tanda Islam dia elok. Min husni Islam tarku ma la ya'ni. Setengah daripada tanda Islam elok. Seorang tu elok ialah apa? Dia meninggalkan benda yang tidak memberi faedah. Yang faedah tak faedah pun dia tinggal. Apalagi yang haram lagi lah. Kemudian menjaga amanah serta menepati janji serta menjaga sembahyang dia. Amanah dia dengan Allah Ta'ala, amanah dengan makhluk. Ya, dengan Tuhan dan makhluk dijaga. Kemudian sembahyang dijaga dengan betul, zahir dan batin. Orang-orang mukmin yang memiliki sifat-sifat yang baik akan memasuki syurga Firdaus dan akan hidup kekal di dalam. Allahumma ja'alna. Itu tempat kehidupan yang sebenar di sana besok. Allah. Jadi mafhum gulungan di sini apa? Sifat-sifat ahli syurga itu mesti orang yang bersih. Kalau dia kotor, dia tak layak masuk ke syurga kecuali dia bersihkan dulu. Al-Islam nazif wa tanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam ialah agama yang bersih. Hendaklah kamu melakukan pembersihan sebab tidak benar masuk ke syurga tak dibenar. Melainkan orang yang bersih. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, laqad unzila alayya ashru ayat man aqamahunna dakhalal jannah. Telah diturunkan kepadaku 10 ayat. Barang siapa mengerjakannya akan masuk syurga. Dimaksudkan dengan ayat tersebut, ya, di atas dari ayat 1 sampai 10. Maka Muhammad bin Sirin, atau dikenali dengan Ibn Sirin, seorang ulama yang pakar dalam bidang menafsirkan mimpi, bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW apabila mereka bersembahyang akan mengangkat kepala ke langit. Tengah sembahyang dongak wati ke langit. Maka setelah turun ayat di atas, ya, mereka menundukkan kepala, melihat ke bawah. Sebab tanda orang khusyuk, dia akan pandang ke bawah, merendahkan diri, pandang tempat sujud. Itu tempat sujud apabila mereka sembahyang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik salasun, iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik 3 perkara. Iaitu apabila bercakap, ia berdusta. Bila dia bercakap, ada je pembohongan-pembohongan dia. Apabila dia berjanji, ia mungkiri. Apabila diberi amanah, ia mengkhianati. Ya. Jadi maknanya apa? Dalam hadis ini menceritakan sifat kebersihan orang mukmin, iaitu apabila dia membuang sifat-sifat kotor, iaitu apa? Pembohongan, menyalahi janji, itu dia. Tidak amanah, walaupun nama dia amanah. Itu tanda munafik. Kemudian diriwayatkan bahawa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal yang paling disukai Allah Ta'ala? Sabda Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waktiha. Sembahyang
pada waktunya. Qultu summa ay, qal birru walidain. Qultu summa ay, qal al jihad fi sabilillah. Semayang pada tepat waktunya. Semayang kena jaga waktu. Dan dibagi-bagikan waktu afdal, ada waktu ikhtiar, ada waktu karahah, ada waktu tahrim, ada waktu uzri. Semayang zuhur misalnya, awal waktu, kan? Itu dipanggil waktu fadilah, yang mempunyai banyak kelebihannya. Kemudian yang keduanya, waktu ikhtiar menyusuli dia. Kemudian waktu karahah, itu makruh, semayang ngam-ngam. Habis salam, masuk waktu lain. Yang ketiga, waktu uzur. Itu kita uzurkan, keluarkan. Pada asalnya tak boleh keluarkan semayang dari waktu haram. Sama ada dulu di semayang atau pada habis waktu nak semayang. Kecuali ada uzur. Buat jamak. Ya, takdim atau takhir. Dan kelima, waktu tahrim, itu waktu haram. Tak dapat menghabiskan seluruh sembahyang dalam waktu. Walaupun tinggal sikit. Dengan baca tayat akhir, anda bang waktu lainnya. Walaupun dia haram. Cuma waktu dia kena jaga. Cuma ini hubungan dengan Allah Ta'ala. Kalau sembahyang dia tak jaga, habis. Sesudah itu, apa lagi ya Rasulullah SAW? Sahabat tanya. Ya. Coba tanya ni, Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Kemudian baginda menjawab, berbakti kepada kedua ibu bapa. Birru walidain, buat baik kepada ibu bapa. Bagi saat-saat umurnya sudah tu, ya, kena dijaga. Jangan disakit hati dia dengan percakapan, dengan tingkah laku, dengan gaya cara kita. Dapat dia dah ujung-ujung lagi secepat dia sensitif. Kita kena sabar banyak. Ya. Baru insya-Allah dia akan selamat. Banyak bukti ni, kalau ibu bapa rasa hati je habis. Rasa hati kita ni kan. Sahabat ada yang tak dapat mengucap. Ada seorang sahabat, tidak sebutkan nama dia. Rasulullah pun tengok dah tahu dah. Rasulullah panggil ibu dia. Ya. Bila tak lepas nak mengucap, Rasulullah kata panggil ibu dia. Bila ibu dia datang, apa kes ibu dia pun jawab lah, ya dia. Saya ada berasa hati dengan dia. Sebab dia melebihkan Cik Mek dia. Gambar sayang no Cik Mek dia. Akhirnya sampai apa? Ibu dia buat tak perasan. Tu. Bila ibu dah terguris hati dia habis. Ibu dia terguris hati habis. Dia tak minta maaf pula sampai mati. Nak meninggal, dia mengucap kan. Dia Rasulullah beritahu itu gini, akhirnya dia kata, apalah saya maafkan. Dia maaf aja terus. Dengan lancar dia mengucap kalimah. Ya. Itu maknanya jaga ibu bapa je gitu. Rasulullah SAW selamat dulu. Belum lahir bapa tak ada, belum balik lagi, mak pula sudah kembali hadrat Allah Ta'ala. Ya. Dan sudah itu apa? Tanya sahabat lagi. Rasulullah menjawab, berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Berjihad untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Dan jihad ni tak boleh padam, dan tak ada siapa musuh boleh padam, sebab dijanji oleh Nabi SAW. Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Perjuangan Islam ni akan terus sampai hari kiamat. Ya, tak ada kuasa besar boleh blok. Ya, blok sana keluar sana. Tahan sini keluar sini. Itu jihad. Ini menyertai jihad ada perkara wajib dan amal afdal. Maka umat Islam dia tinggallah je jihad, habis dia tak ada harga lah. Ya. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ma tarakal qaumul jihad illa daraballahu bizzallin. Bila umat Islam meninggalkan kerja jihad aja habis, umat Islam akan dihina oleh Allah Ta'ala. Ya. Ruhul jihad tak ada. Dia jaga pun tak, jaga perut dia kan. Seperut dia boncet menimbung, sudah Islam nak jadi apa jadilah. Habislah akhir musuh lanyak gitu. Atau dunia kan. Dunia sekarang kata-kata ya, segenap kafir banyak Islam kan. Yang paling kuat Kristian dengan Yahudi kan. Banyak umat Islam, negara umat Islam dia
dicerobohi macam-macam. Tapi kafir apa lagi tak? Kafir Hindu tak ada. Kat India ada banyak orang Islam. Kafir Buddha yang dinafikan oleh Mujahid. Mujahid geng dia kan. Kalau orang Sakai dulu boleh kau nak tipu tuan-tuan. Ini berhenti 1 minit, dia dah satu negara, satu dunia boleh pergi dengan ujung jari yang cicik. Kau nak mengakalkan orang biar patut-patut. Berapa mulut dah masuk duit. Ada tak dia cakap macam orang gila begini. Allah. Bal'am ba'ura menjadi kufur dengan sebab dunia. Ya, boleh terbang. Dia tak boleh terbang. Kita baling kata berdebu dia tu. Ya, ngempuk buncit dia tu. Allah. Jaga tu ya. Ini benda besar tu. Jihad benda besar. Tarakal qaumul jihad illa daraballahu bizzilin. Tidaklah umat Islam bila meninggalkan jihad melainkan dia didera oleh Ta'ala dengan kehinaan, ya. Dan musuh Islam sangat takut ni. Ruhul jihad cukup ditakut. Allah. Qala Allah Ta'ala wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnan 'alaqatan mudghatan fa khalaqnal mudghah. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Summa innakum ba'da zalika lamayitun. Allah. Summa innakum yaumal qiyamati yub'atsun. Itu ba'asun. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati yang berasal dari tanah. Dari pati asal tanah. Pati. Ini bukan pati politik. Pati sini maknanya apa? Di tanah atau pati tanah itu namanya. Jadi kan di tin, di tanah. Itu asal. Kemudian kami jadikan pati itu setitis air benih pula. Itulah air benih tadi. Allah. Pada penetapan yang kukuh. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah. Yang beku darah, seketul darah. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging pula. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang pula dengan daging. Ya, setelah sempurna kejadian itu kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya macam-macam ini. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah Ta'ala adalah sebaik-baik pencipta. Ta'ala dipanggil apa? Ahsanul khaliqin. Kemudian sungguhnya kamu sesudah itu mati. Habislah, tak ada apalah kena benar. Proses kejadian naik perkembangan hidup sebenarnya. Cukup masa balik. Balik menghadap Allah Ta'ala balik. Allah. Sangkar yang dibuat tadi apa? Disimpan dalam liang lahat. Jadi makanan ulat cacing dalam. Allah. Yang nak balik ni, kita ni. Siapa kita? Kita ni siapa? Hakikat diri kita lah insan. Rohaniyah. Dia yang mulia. Dia menjelajah semua alam. Dulu daripada alam atas, alam ruh, alam zarri, kemudian dia turun alam jabar, alam lahut, jabar, dia turun alam mulki sekarang. Di alam mulki ni dipasangkan dia dengan apa? Dengan sangkar baju. Yang lama baju ni akan buruk, koyak rabak, sumbat dalam yang lahat. Dia sakit, dia mati kan? Roh tadi hakikat diri kita tu, dia akan pindah balik, masuk balik alam sana. Tunggulah ni, nikmat atau azab. Allah. Maka berbahagialah mereka yang menjaga hakikat diri dia. Sebenarnya rohani itu. Kalau dia tak jaga tu, dia unsur dia jaga kain baju luar, dia sangkau luar dah pada rugi dia. Dia jaga unsur jasmani saja. Jasmani, jasad luar yang akan reput, itu yang dijaga. Dan sebenar dalam tu dia tak jaga, habis rugilah.
Kemudian tafsirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan bagaimana manusia dicipta yang berasal dari tanah. Ya, tanah kita menjadikan insan. Kerja Taala. Dia nak jadi pada apa? Boleh ada makhluk jadi pada api je, daripada cahaya dia. Ya. Daripada tasbih ada, daripada titisan air sembahyang pun ada. Ya, malaikat ambil sembahyang, air menitis saja jadi malaikat, tak jadi kan. Kerja dia apa? Astaghfirullah lil mutawaddi. Dia minta ampun kepada mutawaddi, orang yang ambil air sembahyang. Semua kuasa Tuhan boleh. Jadikan malaikat daripada tasbih pula boleh ke? Kita ucap subhanallah. Subhanallah tu Tuhan jadikan malaikat. Dia minta ampun kepada musabbihun, orang yang bertasbih. Itu kerja dia nak buat daripada apa boleh. Ini maksudnya ni dia jadi daripada asal tanah. Dibentuk. Kemudian dia tiupkan roh masuk dalam tu. Allah. Iaitulah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang berasal dari tanah itu. Nabi Adam kemudian keturunan dicipta daripada air mani. Ya. Air mani pun jadi proses daripada tanah juga. Makanan daripada mana? Bumi juga hasilnya. Ya. Yang tersimpan dalam tempat yang kukuh dalam rahim ibunya. Setelah sampai masa tertentu, maka jadilah air mani itu segumpal darah pula. Tuhan yang proses ni. Siapa boleh buat? Dia pasal titis air mani. Dia proses oleh Allah SWT. Tuhan yang proses. Dia nampak tidak, tu soal dia lah. Ahli makrifat dia nampak. Dengan pandangan iman, makrifat dia dengan Tuhan tidak. Adapun ahli ghaflah lalai tak nampak, dia nampak lain. Kemudian menjadi daging. Dan segumpal daging itu tercipta tulang pula. Ya. Proses daripada air benih macam-macam dipecah. Menjadikan ialah Allah Ta'ala. Yang berbentuk kepalanya, tangannya, kaki cantik kan. Jadi kita mula macam bola sepak ni pun. Habis digolekkan orang pula. Kemudian dibungkus pula tulang-tulang tu dengan daging. Kalau tak bungkus macam rangka. Dengan otot dan urat dia, Masya Allah. Maka terciptalah satu makhluk yang berbentuk lain. Dan kepadanya lah ditiupkan roh pula. Supaya dia hidup. Dan diberikan pula pendengaran. Lahir-lahir pun ibu dapat mendengar. Kalau lahir-lahir pekak macam tu. Lahir-lahir bisu macam. Dia kata oleh senyap. Atau lahir dia buta tak nampak melihat. Itu nikmat-nikmat besar yang Tuhan dah jadikan. Yang wajib kita kena syukur. Ada pendengaran. Kemudian penglihatan. Pendengaran, penglihatan. Ini dari yang amat penting untuk komunikasi. Ada orang dipekak, dia tak dengar tapi dia dapat melihat. Orang lambai dia nampak. Ada orang dia buta, orang lambai tak nampak, tapi orang sound dia dengar. Tapi kalau dua-dua ni jam macam. Orang panggil dia tak nampak. Kan? Orang jerit dia tak dengar. Dia pun tak tahu kat mana dia. Habis. Boleh gila kan? Sampai sekarang tak ada seorang yang terpadam dua angderia ni serentak. Kalau tuan-tuan cari ada tak ada lagi. Tak jumpa lagi orang yang dia tak dengar dan dia buta, tak ada. Tak ada sejarah lagi. Kalau dia buta, dia boleh mendengar. Kalau dia pekak, dia boleh melihat. Mana masih ada lagi alat untuk perhubungan. Orang nampai dia nampak walaupun tak dengar. Ataupun dia buta, orang cakap, orang panggil, dia boleh dengar walaupun tak nampak. So, kalau dua ni jam habis kan. Ya. Dia pun pening boleh gila kan. Dia tak tahu siapa dia, apa dia, satu tak tahu. Ya, sebab dia nak berkesan tak dapat. Nak lihat tak nampak. Nak dengar tak dapat. Kemudian deria bau. Ya. Bersuara. Oh, ini semua tak terbayar tu. Kalau saya bayar macam. Bernapas je dah. Kalau suruh naik, suruh bayar, maut kita. Berfikir, ada pula akal tuan bagi kan ni. Tak jadi bodoh, tak jadi bengap mana dia boleh fikir. Itu pun nikmat besar, tak boleh nak kira ni. Dan boleh bergerak. Kalau dia kena senyap, macam makan pun kena suap macam. Sehingga lengkaplah ia menjadi manusia yang sempurna
sebagai makhluk Allah yang termulia. Tuhan suruh lihat sentiasa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tak pandang ke? Mana Tuhan suruh pandang. Jangan tak pandang. Kalau tak pandang, jawab dia kena marah dengan Tuhan. Tuhan murka. Tuhan suruh. Mana suruh pandang dengan pandangan yang boleh menimbulkan kesedaran. Pandangan yang boleh menampakkan terang kebesaran Tuhan. Yang membawa kepada akhir dia tunduk dan patuh. Itu matlamat ni. Yang dia tak pandang. Tak pandang dia ikut. Dan dia habis. Ya. Kemudian Allah SWT berfirman maksud di sini. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Ya. Daripada tadi berubah kan, daripada seketul. Kemudian daripada mani, daripada darah. Seketul darah, segumpal daging. Kemudian ditiup jadi tulang, kemudian jadi orang, rupa lain. Kemudian janinnya yang lahir dari perut ibunya sebagai bayi. Kemudian membesar menjadi kanak-kanak. Kemudian dah remaja. Sehingga sampai usia tua. Kemudian sampai bangka. Tua bangka habis, terkejun. Dalam liang lahat balik. Dan akhirnya akan mati. Ya. Nah, khalaqnakum. Ya. Daripada tanah terjadikan kamu. Kemudian kepada tanah, kamu dikembalikan balik. Ayat Talqin membaca kan, dari tanah kamu datang, kepada tanah kamu kembali balik. Siapa yang kembali itu? Jasad itu. Ya. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'ika wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Wa khalaqna fawqakum, dan sungguhnya kami telah menciptakan fauqakum, di atas kepala kamu tu, sab'a tara'ik, makna 7 jalan dari atas, ya, atas kepala kita tu. Fauqakum, di atas kamu 7 tarik, 7 jalan. Dan kami pula tidak lalai daripada menyediakan keperluan. Ini makhluk kami. Ya, semua tu Tuhan sediakan. Sudah telah menceritakan bagaimana manusia diciptakan, telah menyebut pula bagaimana penciptaan 7 petala langit. Sab'ata taraik. Itu tempat jalan tadi. Kau naik malaikat semua itu. Demi Allah Ta'ala, demi Al-Quran, Allah SWT mengaitkan penciptaan manusia dengan penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana firman-Nya, la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Sesungguhnya menciptakan langit dan bumi dengan tiada kepada ada. Daripada tak ada kepada ada ni lebih besar tu maknanya. Ya. Dan lebih menakjubkan daripada mencipta manusia yang ketut kan besar. No, langit bumi tu yang jadikan. Itu yang kerdil ni lagi lah. Ya, ayat-ayat macam ni sumpah biasa dibangkit balik supaya manusia itu sedar. Ya, sebab kita selalu bukan tertimbul dengan kelalaian. Bila kita sedarkan penciptaan dia daripada mana dia, di mana sekarang, ke mana dia nak pergi, insya-Allah dia sentiasa beringat. Atau mana Allah tayangkan kepada kita kejadian-kejadian yang besar supaya manusia sedar, ya, dia sentiasa berada dalam ta'alluq kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kemudian maksud 7 buah jalan, sab'a taraik. Dalam ayat ni ialah 7 langit berlapis-lapis. Itu maksudnya. Sebagaimana firman Ta'ala, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Alam tarau. Ya. Tidakkah sekalian kamu mengetahui, lihat sampai tahu. Tara, mana lihat. Tidak kamu lihat, tak berhati ke sampai faham, sampai mengerti. Dan memikirkan pula bagaimana Allah Ta'ala telah menciptakan 7 petala langit bertingkat-tingkat. Bi ghairin amadin tarawnaha, tak ada tiang dah. Kita boleh rumah apa. Naik setingkat dia, tiang dah lain. Kena piling dah, kenapa. Naik 3 tingkat, 10 tingkat, wah lagi lah. Ya, dia punya position bawah dia kena jaga untuk tapak ni. Kalau tidak ada sengit terbalik habis.
Allah Ta'ala pula jadi tak ada tiang. Sebesar-besar langit, seluar-luar langit ni, bighairi amadin, tak ada tiang. Kalau ada tiang macam, banyak tempat menyandar. Menyandar, tak ada tiang langit ni. Kalau sana ada tiang, sini ada tiang, wah. Dia kejap dimanjat ke atas. Ada tiang ni, tak ada tiang. Tergantung kepala. Nak pergi Palestin, nak tengok batu tergantung. Yang atas kepala kita hari-hari tergantung, tak berhati. Nak pergi tengok baguslah. Tapi yang hari-hari tu, lagi tergantung. Tak ada siapa pun. Hanya menongkat di lantan. Habis tunggu besok kiamat, dia habis. Sekeping dia jatuh. Tamat riwayat dunia. Ya. Allah. Habis tu. Kuna telah menyatakan lagi, Allahu alladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amr bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini makna pentingnya ilmu, tuan-tuan ni. Atau jadikan supaya manusia mengenali dia. Itu ciptaan dunia ni dijadikan besarnya ilmu tadi. Sebab dia Tuhan jadikan supaya manusia mengetahui. Allahul ladzi khalaqas samawati wa minal ardi mislahunna. Allah menciptakan 7 petala langit dan menciptakan bumi seperti itu, 7 petala juga. Ya. Kemudian perintah Allah berlaku terus menerus di antara alam langit dan bumi, sentiasa dalam urusan Tuhan. Dia tanazzalul amr bainahunna. Supaya apa tu tadi aneh. Hikmah ni. Dita'lamu. Supaya kamu mengetahui berlakunya apa yang demikian, supaya kamu mengetahui, kamu ada makrifat, mengenal bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala maha kuasa atas tiap-tiap satu. Betul kau terlihat semua kejadian ni, tak nampak kuasa Tuhan, tak diingat, dan jawab dia memang buta orang tadi. Dan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Tak ada satu pun terlepas daripada pengetahuan ilmu Allah Ta'ala yang maha hebat. Sebab tu cukup bagi kita. Wa kafa billahi alimah, cukup bagi kita. Tuhan dah tahu dampak ibadat, tak payah nak tunjuk orang. Allah SWT berfirman dalam ayat di atas. Maksudnya apa? Kami tidak lengah terhadap ciptaan kami, mengetahui apa yang masuk di dalam bumi dan apa yang keluar dari semua tahu. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik, turun naik, semua dalam ilmu Tuhan. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama kamu di mana kamu berada. Wa huwa ma'akum aynama. Mana bersama tu dengan apa? Tanduk kudrat je, iradat dan genggaman dia. Bukan bersama jalan, dan kita ada objek tu kan. Tuhan tak serupa makhluk. Dia maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati. Ya, dalam perut. Dia mengetahui tersimpan dalam perut gunung ganang. Dalam perut kita boleh tahu. Ya, hati kita semualah. Dalam lautan, dalam larutan. Ya, tidak selai daun jatuh dari pohon melainkan diketahui oleh Allah Ta'ala. Tiada sebiji dalam kegelapan, malam basah, kering, semua dalam ilmu tu Tuhan diketahui. Tercatat dalam catatan Lauh Mahfuz. Bahkan apa? Tuhan dah tahu belum ada apa lagi dah. Sebab semua kejadian ni dia yang mencipta, dia yang merancang segala-gala. Itulah menunjukkan apa? Kebesaran, keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Sadaqallahu alazim. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor berapa? Tajuk dia apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi. Kami riwayatkan dalam Sunan An-Nasai itu. Sunan Ibnu Majah dan kitab Ibnu Sunni daripada Abdullah bin Abi Rabi'ah, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW meminjam wang kepadaku sebanyak 40,000. Banyak tadi. Ketika apa? Melunaskan hutang. Ya, ketika setelah bayar 40,000 tu, baginda bersabda sallallahu alaihi wasallam, Barakallahu laka fi ahlik wa malik.
innama jazaa'us salafil hamdu wal ada. Barakallah, semoga Ta'ala memberkatimu, ya, pada keluarga dan harta kamu. Doa Rasulullah ini mustajab. Sesungguhnya balasan bagi hutang adalah pujian dan melunaskannya. Kemudian kami riwayatkan, kata Imam An-Nawawi dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Bujali radhiyallahu anhu, dia berkata, pada masa jahiliyah ada sebuah rumah milik kabilah, ya, kabilah Khattam, yang disebut, ada yang disebut mana Ka'bah Yamaniyah, atau dinamakan juga dengan Zul Khalasah. Zul Khalasah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadaku, maukah engkau memuaskan aku dengan Zul Khalasah? Aku pun pergi bersama 150 orang pasukan berkuda dari kabilah Ahmas. Kami hancurkan rumah tersebut dan kami bunuh semua orang yang kami temui di sana. Setelah itu kami menghadap baginda SAW dan melaporkan kepada baginda SAW. Baginda SAW kemudian mendoakanku dan kabilah Ahmas. Dan riwayat lain disebutkan Rasulullah SAW mendoakan keberkatan bagi pasukan berkuda kabilah Ahmas sebanyak 5 kali. Jadi kapi-kapi yang semua di perang tu taraf dia pun ialah kapi harbi, ya. Macam yang pahlawan dagangan di permukaan dia orang lalu setelah sekat, kan? Sekat-sekatan mereka. Nampak saya kot, wah, ni apa pula sekat-sekat orang macam berompak, kan? Dah, yang tu lanon. Yang kita sekat tu apa? Kapi harbi, taraf dia tu kapi harbi. Kalau kapi zimi tak lain, kan? Kapi zimi duduk dalam negara Islam, dia taat, dia tak kata apa, dan tak ada bercadang nak ambil negara Islam. Dia tak ada ambil bumi Islam macam DAP, tak ada. DAP tu kapi harbi, kan? DAP tu kapi harbi. Dia nak ambil bumi Islam. Singapura dia nak ambil dia orang. Bumi Islam, walaupun Islam meminta 1 second ni, kan? Maka dia tetap jadi bumi Islam sampai hari kiamat. Wajib orang Islam melepaskan dia. Itu keadaan. Ya. Jangan dia nak ambil je. Bila ada hasrat kapi tu nak ambil bumi orang Islam, maka kapi tu label dia kapi harbi. Ya. Dia boleh duduk di negara Islam, kan? Dia duduk dengan Islam tak apa. Dia nak berniaga, nak pergi, ikutlah dia. Tapi dia jangan nak ambil hak orang Islam. Bumi Islam dia tak nak ambil. Dia ada cadang nak ambil tu, bertukarlah martabat dia jadi kapi harbi. Kapi yang boleh diperang. Ini tengok dia gunakan sistem politik yang habis. Banyak cukup-cukup macam ni. Sebab apa ada? Sebab dia ada pembantu-pembantu daripada golongan munafik. Golongan munafik ni paling berat ini kan. Dia yang bagi muka, bagi galakan, bagi sokongan, ya, untuk menjahanamkan umat Islam. Allah. Kemudian kata Imam An-Nawawi, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mendatangi pelaga Zamzam. Sementara mereka memberi minuman orang ramai dan bekerja di sana, baginda bersabda, "I'lamu fa innakum ala amalin salih." I'malu maknanya bekerjalah. Sebab kamu tengah mengerjakan amal saleh. Mana amal kamu ni semua amal saleh yang akan diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa pemberi hadiah kepada orang yang diberi hadiah. Semua akhlak Islam dia jawab semua. Cantik. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku menghadiahkan kepada Rasulullah SAW seekor kambing. Baginda bersabda, bagikanlah kepada tetangga. Ya, Rasulullah bagikan. Sembelih apa bagi daging bagi. Ketika pembantu telah pulang,
Sayyidina Aisyah bertanya, apa yang mereka ucapkan? Pembantu itu mengatakan, mereka mengucapkan semoga Allah memberikan keberkatan bagi kamu. Sayyidina Aisyah mengatakan, semoga Allah juga memberikan keberkatan bagi mereka. Kita jawab, seperti yang mereka ucapkan, dan pahalanya tetap bersama kita. Kemudian disunatkan mengembalikan hadiah kerana uzur syar'i atau mengandungi syubhat. Kami riwayatkan daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, daripada Sahih Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Asy'ab bin Jaisamah dia menghadiahkan kepada Rasulullah SAW seekor keldai liar. Sementara baginda dalam keadaan berihram. Baginda mengembalikan dan bersabda, laula anna muhrimun laqabilna minka. Maknanya mengembalikan sebab uzur. Sebab uzur tidak diterima dalam ihram, kan? Seandainya kami tidak sedang berihram, pasti kami telah pasti kami terima daripadamu, ya. Binatang buluan liar, pemburuan daratan. Kita tidak boleh membunuh dia, tak boleh menguasai dia masa kita ihram. Sebab tu siapa yang ada bulu binatang liar nak pergi Mekah pergi haji, tu serah pada orang lain. Kalau tak nak lepas, pergi ke orang lain, kan? Habis milik dia, balik kami tak balik. Nekil tu andai dia tak boleh pegang. Dalam keadaan dia tak ihram, dia tak boleh menguasai, membunuh, menguasai, maknanya binatang pemburuan daratan, saidul bar. Laut tak apa. Kalau laut tak ada ikan, tak boleh makan. Dan satu lagi. Jadi makna setelah kembali kan, sebab apa tu? Uzur syar'i. Sebab uzur syar'i itu binatang pemburuan yang tak boleh dikuasai pada waktu ihram. Dan ucapan seorang yang telah menghilangkan gangguan baginya. Kami riwayatkan kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Ibn Sunni daripada Sa'id bin Musayyib, sengaja baca Musayyab, ini menantu Sayyidina Abu Bakar, daripada Abu Ayyub Al-Ansari, bahawa dia mengambil kotoran di janggut Rasulullah SAW. Ya, dekat janggut Nabi itu ada benda tak apa elok, dia dibersihkan. Dan bersabda, masahallahu anka ya Aba Ayyub ma takrah. Semoga Ta'ala menghapuskan daripadamu apa yang tidak engkau sukai, wahai Abu Ayyub. Abu Ayyub tadi apa? Dibersihkan kat janggut Nabi tadi. Nabi doakan dia. Begitulah maknanya. Dia orang buat baik kat kita walaupun apa? Janggut Nabi SAW. Nabi doakan dia. Maknanya masahallah. Tuhan mamsukan, Tuhan hapuskan daripada engkau, ya Abu Ayyub, ma takrah. Semua benda yang kau tak suka, apa semua Tuhan hilangkan. Itu di antara doa Rasulullah SAW. Ya, doa itu disuruh. Wallahu a'lam. Sallallahu Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad.